Buletin Didik 15 Jun bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM komited untuk ikhtiarkan yang terbaik demi pendidikan generasi pewaris negara. Untuk itu, Menterinya Datuk Dr. Razi Jidin memohon semua pihak berkepentingan memberikan kepercayaan kepada KPM dalam melaksanakan usaha-usaha yang dirancang demi memperkasa agenda pendidikan. Dalam lawatan kerja di Sabah yang berakhir semalam, Datuk Dr. Razi berkesempatan melawat SK Nunuyan Laut, sebuah sekolah di pulau yang telah beroperasi lebih 60 tahun. Selain meninjau persekitaran sekolah, beliau turut meluangkan masa berkongsi cerita dan beramah mesra dengan murid-murid sekolah tersebut. Bagi menambah baik infrastruktur sekolah, kerja-kerja menaik taraf beberapa blok bangunan di sekolah itu untuk dijadikan dewan sedang giat dilaksanakan. Selain ke SK Nunuyan Laut, beliau juga berkunjung ke tapak pembinaan College Vocational KV Sandakan yang baharu. Terletak di kawasan hub pendidikan Sandakan, KV ini dijangka siap sepenuhnya pada suku pertama tahun hadapan. Ia bakal menawarkan bidang hospitality, pelancongan dan kulinari. Beliau turut meninjau pengoperasian serta infrastruktur kolej tersebut yang pastinya bermanfaat untuk anak-anak Sabah di sekitar Sandakan yang ingin menyambung pengajian dalam bidang kemahiran. Melengkapkan lawatan kerja di Sabah, Datuk Dr. Razi juga hadir ke Majlis Bicara Ilmu di Masjid Al-Fajr, Taman Fajar Sandakan. Dalam majlis itu, beliau berkongsi tentang cabaran dan pendekatan KPM dalam menyediakan akses pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Ujarnya, usaha penerapan konsep sekolahku sejahtera secara semula jadi bukan hanya melibatkan pihak sekolah tetapi memerlukan kerjasama seluruh masyarakat. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Mohamed Alamin turun ke Sarawak dalam lawatan kerjanya menyelesaikan isu projek sekolah daif. Beliau turut menyempurnakan majlis perasmian bangunan baharu di beberapa buah sekolah sekaligus meninjau keadaan di sekolah-sekolah tersebut. Di daerah Miri, Sekolah Menengah Kebangsaan Tudan Jaya yang dibina bagi menyelesaikan isu kesesakan di sekolah berdekatan menghadapi kelewatan untuk disiapkan. Menurut Datuk Muhammad, hasil perbincangan, pihak kontraktor berjanji untuk menyiapkan kerja-kerja berkaitan sehingga hujung bulan ini. Beliau turut berkesempatan melawat SK Tudan Jaya meninjau pengoperasian sekolah. Dalam pada itu, Datuk Muhammad turut merasmikan blok Akademi Baharu Sekolah Kebangsaan SK Anci di Piasau. Ia adalah sekolah pertama di Sarawak yang menekankan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM Executive Consultation STEMEC. Sekolah itu turut menyediakan pendidikan holistik yang melibatkan murid tahap prasekolah, aliran perdana dan PPKI terdiri daripada pelbagai latar belakang. Turut hadir Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak Datuk Dr. Azhar Ahmad dan Pegawai Pendidikan Daerah Miri Mariam Monik. Calon-calon CJ Pelajaran Malaysia SPM bagi tahun 2021 boleh mendapatkan keputusan peperiksaan mereka bermula jam 10 pagi esok. Keputusan boleh diambil di sekolah masing-masing atau membuat semakan melalui dua kaedah. Pertama, secara dalam talian di pautan tertera dan kedua, menerusi khidmat pesanan ringkas SMS. Yayasan Bank Rakyat YBR memperuntukkan sejumlah 1.5 juta ringgit untuk program bantuan awal pengajian. Ia akan memanfaatkan sejumlah 1,500 pelajar institusi pengajian tinggi IPT yang terpilih di seluruh Malaysia. Pengerusi YBR, Datuk Megat Zulkarnain Omardin berkata 17 universiti telah dipilih bagi penyerahan bantuan awal itu tahun ini. Program diperkenalkan bagi membantu pelajar dari keluarga kurang berkemampuan yang terkesan kerana pandemik COVID-19 untuk menampung perbelanjaan bagi kemasukan ke IPT. Pada majlis penyerahan bantuan itu di Universiti Teknologi Mara Cawangan Sarawak semalam, 80 pelajar menerima bantuan awal pengajian YBR mereka. Sejak dilaksanakan pada 2017, 3,277 pelajar telah mendapat manfaatnya. YBR turut memperuntukkan 176 juta ringgit bagi pembiayaan pendidikan boleh ubah PPBU yang telah dilaksanakan sejak 2008.
Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas menerima pengiktirafan sebagai jenama yang dipercayai oleh Reader's Digest dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak di negara kali ketiga berturut-turut. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata, transformasi yang diperkenalkan oleh Kemas termasuk pendigitalan dalam pembelajaran. Ia membuktikan pendidikan awal kanak-kanak di bawah Kemas seiring dengan peredaran semasa. Dalam satu kenyataan, beliau berkata situasi pandemik COVID-19 mendorong kepada kepelbagaian transformasi oleh Kemas bagi memastikan pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR lebih tersusun dan sistematik. Pada masa sama, ia juga mampu memastikan pelajar-pelajar Kemas tidak ketinggalan dalam pembelajaran di samping meningkatkan keyakinan ibu bapa memilih Kemas sebagai pusat pendidikan awal kanak-kanak. Penilaian Reader's Digest berteraskan 7 aspek iaitu kualiti, inovasi, mutu dan tanggungjawab sosial, kebolehpercayaan, kredibiliti serta memahami kehendak pengguna. Mewakili pihak kerajaan, Datuk Seri Abdul Rahman turut merakamkan ucapan tahniah kepada seluruh pengurusan Kemas termasuk 10,206 pendidik masyarakat tabika Kemas di atas kemenangan tersebut. Bagi menyemai budaya pengurusan wang yang betul, Agrobank melancarkan program Sifar Tunai untuk pelajar sekolah. Program ini bertujuan menggalakkan golongan muda agar lebih bersedia dan bijak untuk menjalankan transaksi secara digital. Sebagai permulaan, Agrobank menjalinkan kerjasama bersama Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur SMKA KL. Ia adalah inisiatif sulung Agrobank yang dijalankan dengan kerjasama Koperasi SMKA KL Berhad. Menurut Ketua Pegawai Pembangunan Agrobank, Aminuddin Aminun, program menyasarkan pelaksanaan secara menyeluruh melibatkan 700 pelajar dan kaki tangan sekolah. Secara berperingkat, mereka akan menggunakan transaksi tanpa tunai di kantin, kedai buku dan kelab guru bagi memudahkan urus niaga di sekolah. Secara tidak langsung memudahkan ibu bapa untuk mendeposit wang saku kepada anak-anak dan memantau transaksi mereka. Dalam pada itu, orang ramai yang menggunakan e-dompet dan kaedah e-pembayaran lain diingatkan tidak melakukan sebarang transaksi melalui sambungan Wi-Fi awam. Menurut Cyber Security Malaysia, ancaman dan serangan daripada penggodam boleh berlaku serta-merta mengakibatkan data peribadi dan maklumat akaun boleh diakses semasa proses transaksi. Ia juga meminta pengguna supaya berhati-hati terhadap risiko penyerang menyamar sebagai rangkaian Wi-Fi, serangan kejuruteraan sosial melalui panggilan telefon, mesej dan peranti mudah alih dan email dengan perisian malware. Dalam situasi tertentu, terdapat pengguna yang memberi kebenaran untuk aplikasi mengakses maklumat tertentu dalam data. Ia sekaligus menyebabkan penggoda mengakses bukti kelayakan log masuk pengguna dan maklumat e-dompet. Justru Cyber Security Malaysia menyarankan orang ramai menggunakan rangkaian Wi-Fi selamat yang mempunyai kata laluan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini, saya akan berkongsi bersama dengan anda tentang apa itu tayamum. Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Perlu diingat, hanya menggunakan debu tanah yang suci sahaja. Semoga bermanfaat. Satu lagi masalah baharu dikesan susulan musim kemarau di Arizona, Amerika Syarikat. Saintis bimbang penyusutan air di empangan menyebabkan ikan luar atau bukan dari habitat asal kawasan itu memasuki sungai dan menguasai kawasan itu pula.
Antara yang terkesan, penghuni Tasik Powell, kawasan sumber air untuk empangan Glen Canyon di Page, Arizona. Isu itu mendorong pelajar Universiti Utah berusaha menyelamatkan ikan asal dikenali sebagai humpback chub. Mereka bimbang musim kemarau berpanjangan menyebabkan ikan luar, terutama daripada jenis pemangsa, akan membaham humpback chub. And we're working really hard to try to come up with the right equipment and planning and strategies to prevent non-native fish from establishing and taking over Grand Canyon's waterways. Beberapa dekad lalu, ikan humpback chub pernah dikategorikan sebagai hampir pupus sebelum langkah pemuliharaan membantu meningkatkan kembali jumlahnya. Syarikat penghantaran UPS menggunakan basikal 4 roda berkuasa bateri bagi membantunya melakukan kerja penghantaran. Sesuai dengan saiznya, langkah itu membantu proses penghantaran dengan lebih berkesan di kawasan bandar pada masa sama mengurangkan pelepasan gas karbon ke udara. Jentera berkuasa bateri ini dipanggil e-quartz. Bentuknya yang kecil memudahkan ia bergerak di kawasan trafik. Yang menjadi masalah, memakir jentera itu. Ini kerana saiznya yang sehingga 91 cm menyebabkan ia memerlukan sekurang-kurangnya sehingga 3 lot parkir motosikal. Menurut UPS, jentera ini masih di peringkat ujian di New York, Amerika Syarikat dan beberapa bandar lain di Eropah. So we're testing out in New York just based on the blueprint of New York City and the complexities. So if we can have success here in the city, then we can see how we implement in other cities throughout the US. E-Quartz mempunyai kadar kelajuan maksimum 25 km sejam. Baterinya mampu bertahan sehingga 64 km. Jika anda mampu membuat kayuhan, ia boleh bergerak lebih laju serta dengan jarak yang lebih jauh. Justru penggunaannya perlu mempunyai stamina yang tinggi selaras dengan kemampuan E-Quartz membawa beban sehingga 200 kg. BTS mengumumkan akan berehat daripada aktiviti berkumpulan untuk satu tempoh yang belum ditetapkan. Tempoh itu juga akan digunakan untuk memberi tumpuan kepada karier solo setiap anggotanya. Kumpulan 7 anggota yang disebut antara penyumbang berbilion dolar terhadap ekonomi Korea Selatan membuat pengumuman mengejutkan itu pada BTS Festa sambutan ulang tahun penubuhan mereka. Mereka menjelaskan tiadanya sambutan besar-besaran pada Festa tahun ini disebabkan mahu mengambil arah baharu. Ketua kumpulan Kim Namjoon atau RM pula mendedahkan telah bergelut dengan identiti sebenar BTS kebelakangan ini. 이제 제 생각은 방탄소년단이 한 다이너마이트 전 온 다이너마이트까지는 우리 팀이 이렇게 위에 있었던 느낌인데 그 뒤에 이제 버터랑 퍼미션 투 댄스 이런 거 하면서는 저는 이제 우리가 어떤 팀인지 잘 모르겠더라고요. Mereka juga mengakui jadual yang terlalu padat dan kehidupan berteraskan idol system tidak memberi banyak masa untuk menjadi lebih matang, malah berasa terlalu penat dan sukar untuk mencari inspirasi berkarya. Pada masa sama, mereka menegaskan tidak akan berpecah, sebaliknya mahu bergabung kembali pada masa terbaik dengan lebih matang. BTS ditubuhkan pada 2010 oleh Big Hit Entertainment sebelum membuat penampilan sulung pada 2013. Sejak itu mereka terus mencipta kemasyhuran dan meraih pelbagai kejayaan. Syarikat pengurusan BTS, Big Hit Music, pula memaklumkan lembaran baharu ini bermakna setiap anggota kumpulan itu akan mengeluarkan album solo dan berkolaborasi bersama artis lain. Setiap projek solo akan dilancarkan secara berperingkat dengan yang pertama, J-Hope. Big Hit juga menyokong sepenuhnya transisi ini, malah percaya ia bakal membentuk BTS menjadi kumpulan yang bertahan lebih lama.
Sukan. Pasukan kebangsaan akhirnya menamatkan penantian 42 tahun untuk layak ke saingan Piala Asia 2023. Harimau Malaya menewaskan Bangladesh 4-1 dalam aksi terakhir pusingan kelayakan kumpulan E untuk tamat di tempat kedua dengan mengumpul 6 mata. Mereka kini dalam kalangan 5 naib juara terbaik yang diberi slot kemaraan daripada 6 kumpulan. Dalam perlawanan di Stadium Nasional Bukit Jalil, skuad kendalian Kim Panggun mempamerkan semangat membara untuk mengatasi Bangladesh. Memerlukan sekurang-kurangnya keputusan suri, mereka tidak henti-henti mengasak sebaik sepak mula. Kekasaran ke atas Matthew Davis dalam kotak penalti sebelum itu memberi peluang keemasan kepada Muhammad Safawi Rashid menyempurnakan sepakan untuk mendahului minit ke-16. Bangladesh yang turut memberi saingan menerusi permainan tersusun membuat kejutan apabila menyamakan kedudukan hasil jaringan Muhammad Ibrahim minit ke-31. Perasaan cemas di stadium yang diisi 52,964 penyokong berubah ceria semula meraihkan penyudah kencang Dion Coles 7 minit selepas itu. 2-1 separuh masa, tenaga memuncak Harimau Malaya diselahkan menerusi jaringan ketiga pasukan 2 minit selepas rehat. Kali ini hasil tandukan ketua pasukan Muhammad Syafiq Ahmad. Banyak lagi ancaman dilakukan selepas itu tetapi disekat benting terakhir lawan. Hinggalah minit ke-73 kedua-dua pemain gantian Muhammad Ahyar Abdul Rashid membantu Darren Lock menolak masuk jaringan terakhir permainan. Keputusan 4-1 menjadikan ia malam gemilang skuad negara selepas memungut 3 lagi mata untuk menduduki tangga kedua kumpulan E. Semua nak terima kasih kat memang penyokong, semua penyokong yang datang untuk support kita. Even though 3 game ni memang amazing lah. Kita tahu macam mana penyokong belakang kita. So ini salah satu faktor kejayaan kita. Dan semua coach, semua staff, setiap orang yang bekerja untuk kejayaan ni, semua terima kasih lah. Saya memang bangga lah. To finally qualify for the Asian Cup is the cherry on the top of the very big ice cake. So it's really nice. We should cherish this moment because it's been a long time before we went there. A lot lost for words. Sometimes you have to just take a second and take it all in. What a night, unbelievable. Yang pasti, sama ada ke stadium atau hanya menonton menerusi siaran langsung di TV, ramai yang masih menaruh keyakinan Malaysia akan kepusingan akhir Piala Asia 2023. Pengorbanan mereka berbalas apabila Malaysia layak ke pusingan akhir. Saya rasa kemenangan ini patut diberi pujian kepada penyokong ke-12 Atras Malaya dan penyokong-penyokong Malaysia yang memberi semangat 100% kepada pemain-pemain. Tak lupa juga dengan kita punya coach, Kim Panggun! Saya baru tweet dalam 2-3 hari lepas waktu lawan Bahrain. Saya rasa kalau tak salah saya lah, ataupun saya kalau tak over lah, saya rasa ini adalah pasukan yang terbaik pernah saya lihat dari duduk saya pasukan Malaysia. Kuala Lumpur patut yang lebih bang. 5-1-6-1 sampai bang. Asalkan kita pergi bang. Jumpa sana. Saya berusia 42 tahun dan kali terakhir kita layak pada tahun 1980. Dan saya rasa berbanggalah. Boleh dikatakan pada malam ni ataupun skuad yang kita ada pada ini adalah skuad yang boleh memberikan kita satu harapan untuk membawa bola sepak kita ke tahap yang lebih tinggi. Dianggarkan sekitar 53,000 penyokong Malaysia membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil semalam bagi memberi sokongan kepada Harimau Malaya. Universiti Putra Malaysia UPM meraihkan kejayaan atlet mereka yang menampilkan aksi cemerlang pada Tamasya Sukan C di Vietnam Mei lalu. 36 atlet UPM mewakili Malaysia pada tamasya berkenaan dan daripada itu 7 pingat emas, 4 perak dan 9 gangsa disumbangkan kepada kontingen negara. Untuk pemenang pingat emas, setiap atlet menerima insentif RM700
perak RM500 dan gangsa RM300. Atlet gimnastik Rachel Dio yang memenangi 2 pingat emas dan 1 gangsa memperoleh insentif paling lumayan RM1,700. Manakala atlet terjun Eng Yan Yi menerima insentif RM1,400 kerana memenangi 2 pingat emas acara 3 meter papan anjal individu dan 3 meter papan anjal seirama. Very happy, and then since pandemic we don't have any game, then it's my first time represent like as UPM student, so I'm very proud and then I'm very grateful. Pada Sukan C Vietnam itu, kontijen negara membawa pulang 39 pingat emas, 45 perak dan 90 gangsa, menamatkan saingan di tempat ke-6 keseluruhan. Pameran miniatur Small is Beautiful di London mengakhiri buletin didik. Menariknya, pengunjung perlu mengecilkan diri untuk mengamati lebih 140 hasil karya artis tempatan dan antarabangsa itu. Saya Noel Fagani, salam hormat dan kita jumpa lagi.